kita pun dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yatlunahu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benar bacaan, haqqa tilawatih. So haqqa tilawatih ni kalau kita tengok dalam kitab tafsir, banyak pencerahan dan penjelasan yang telah diberikan oleh para mufassirin. Boleh rujuk dalam kitab tafsir An-Nasafi, tafsir Ibn Kathir. Jadi kalau kita ringkaskan, ada 4 perkara. Haqqa tilawati ini ada 4 perkara. Yang pertama, membaca dengan bertajwid. Itu yang pertama sekali, membaca dengan bertajwid. Yang kedua, memahami apa yang kita baca. Yang ketiga, mentadabbur, menjiwai apa kefahaman yang telah kita faham. Dan yang terakhir, iaitu melaksanakan apa yang telah dirakamkan dalam Al-Quran. Settle 4 itu, barulah ulaika yu'minuna bih. Inilah mereka-mereka yang beriman dengan Al-Quran. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Maka sebaliknya, tak cukup 4 ni, hanya 1 saja ataupun 2 saja. Ataupun 3 saja. Tak cukup 4. Fa ulaika humul khasirun. Jadi ini saya terjemahkan secara ringkaslah, kefahaman secara ringkas. So isu yang kita nak tekankan pada hari ini ialah yang pertama saja. Kedua, ketiga, keempat tu biarlah. Kan? Yang pertama saja. Kadang-kadang hak pertama ni pun tak settle lagi. Hak kedua apatah lagi. Ketiga apatah lagi. Keempat lagi lah. Kan? Melaksanakan perintah Allah. Jadi yang pertama ni, iaitu membaca dengan bertajwid. Itu yang pertama. Disebut membaca dengan bertajwid, ia tidak termasuk tahfiz, tidak termasuk tarannum, waktu tak termasuk tu. Waktu sampingan sahaja. Jadi yang utamanya membaca dengan bertajwid. Itu salah satu yang dikatakan haqqa tilawatih. Dan seperti mana yang dikatakan oleh Ibnul Jazari, yang dibacakan oleh sahabat saya tadi, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidul qur'ana athimun li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Berpegang dengan pembacaan bertajwid adalah la budda, mesti, wajib. Man lam yujawwidul qur'ana athimun. Siapa yang membaca Al-Quran tanpa bertajwid berdosa. Tapi di sini ada dia punya detail dia berdosa yang bagaimana. Adakah dia sengaja baca ataupun dia baru nak baca, baru nak belajar. Di situ ada dia punya detail. Li'annahu al-ilahu anzala. Li'annahu bihi al-ilahu anzala. Kenapa? Sebab Al-Quran itu turun satu package dengan bertajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan begitulah sampai kepada kita daripada Rasulullah SAW dengan bertajwid. So bertajwid ini maksudnya membaca Al-Quran dengan kita menunaikan segala sifat-sifat huruf. Kita sebut melalui makhraj yang setepatnya dan kita lengkapkan sifat-sifat huruf. Jadi bila kita lengkapkan, kita baca dengan makhraj yang betul, dengan sifat-sifat yang tertentu bagi huruf-huruf tersebut, sehingga kan kita boleh membezakan between huruf. Itu yang menjadikan pembacaan kita cantik. Bagi tajwid ataupun tahsin. Itu dia. Dan inilah perkara yang saya tengok, pendapat saya lah, semakin dipinggirkan. Kenapa saya cakap begitu? Kita tengok dari segi keutamaan. Keutamaan dalam pembacaan. Keutamaan dalam pembacaan Al-Quran adalah bertajwid. Jadi keutamaan, maksudnya kita kena tekankan keutamaan ini adalah bertajwid, bukan tahfiz lagi, bukan tarannum lagi. Ini benda sampingan. Jadi kita tengok kebanyakannya kita lebih kepada perkara-perkara sampingan ini. Baca bertajwid, dia tak glamour. Kalau tahfiz baru glamour sikit. Kalau tarannum baru glamour sikit. Sehingga kan perkara ini menimbulkan satu pandangan bahawa Al-Quran ini hak pentingnya hafal, hak pentingnya tarannum.
Kan? Bukan kita nak kata jangan hafal, jangan bertaranum tak. Semua kita bimbang. Yang utama membaca dengan bertajwid ini dia semakin dipinggirkan. Tak glamour. tidak glamour, tidak ditekankan oleh parent dan sebagainya. Nah, ini satu hal. Dan saya akan ulaskan benda ni dalam soalan-soalan nantilah. Yang kedua, itu keutamaan dalam pembacaan. Yang kedua, keutamaan kepada orang Islam dalam sudut pengajian Al-Quran. Keutamaan untuk kita tekankan kepada masyarakat Islam. Masyarakat Islam di Malaysia kena utamakan dulu membaca dengan bertajwid. Kena ada penekanan, kena ada program, kena ada maksudnya satu permulaan, satu maksudnya penekanan daripada awal, daripada tadika, daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Itu yang saya nampak banyak semakin dipinggirkan. Bukan semakin dipinggirkan. Kadang-kadang kita tengok tak ada pun. Kan, tak ada pun. Sekolah rendah ada ke? Apa tu baca Al-Quran ada tak? Kan, darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 ada tak? Tak ada tak? Kan? Maksudnya ke arah situ. Ya, kita ada kafar dan sebagainya, tapi kafar tengoklah waktu bila. Waktu dah basi dah. Waktu pukul 3 petang, budak-budak dah letih dah dengan akademik, baru nak baca Quran. Ini yang saya katakan semakin dipinggirkan. Sehingga kan ia menatijahkan pelajar-pelajar kita masuk U, barulah nak belajar membaca, barulah nak tekan kepada bertajwid dan sebagainya. Boleh tanyalah guru-guru tilawah, betapa sukarnya nak mendidik, nak membetulkan bacaan dan sebagainya. Sebab apa? Ni daripada bawah lagi kita tidak utamakan. Sedangkan kita tahu haqqa tilawatih, waktu yang pertama membaca dengan bertajwid. Begitu juga dengan exposure ataupun pendedahan daripada pihak-pihak yang berwajib, kurang nak mendedahkan bahawa pentingnya membaca Al-Quran dengan bertajwid. Waktu basic pentingnya gagal. Banyak yang lebih kepada tahfiz, lebih kepada taranum, kan? Jadi ini satu perkara, satu isu juga ni. Sepatutnya kita kena perhatikan. Bukan kita tak bagi buat mak tahfiz, pun tak bagi buat pertandingan tilawah dan sebagainya, tapi fikir mana hak utama dan sudahkah kita utamakan yang utama itu. Kan? Sebab kalau kita tengok statistik rakyat yang tak reti baca Quran berapa ramai. Kan? Yang tak reti, yang buta Al-Quran, yang tak reti baca Al-Quran, yang dah tua baru boleh baca Al-Quran dan sebagainya, berapa ramai. Jadi bagi saya, kita nak bangga juga dalam keadaan kita banyak mak tahfiz, dalam keadaan kita mungkinlah hebat dalam bab taranum dan sebagainya sehingga menjadi juara dan sebagainya. Tapi rasanya nak bangga pun tak berapa nak bangga sangatlah. Sebab apa? Sebab ramai lagi masyarakat yang masih lagi tak berhenti baca, masih lagi tak boleh dan sebagainya, berpunca juga daripada ketidakfahaman kita tentang apa yang penting dalam pembacaan Al-Quran. Kalau rakyat kita dah boleh baca Quran, dah hebat dah, okey, bolehlah kita berbangga dengan mak tahfiz, dengan taranum dan sebagainya, itu tak kisahlah. Kan? Tapi bagaimana dengan dalam keadaan kita berbangga-bangga dengan kejayaan tahfiz dan taranum, okey, baca Al-Quran bertajwid ni okey dah ke seluruh rakyat? Ada tak kita buat program, ada tak kita buat macam-macam, bermula daripada bawah. Mula daripada bawah. Kan? Sebab perkara ni kena mula daripada bawah. Kalau mula lambat, sekolah menengah orang nak buat, masuk U orang nak buat, inilah masalah dia. Itu sekadar muqaddimah lah. Muqaddimah saya pada pagi ini yang nak menjelaskan apa maksud keutamaan yang semakin dipinggirkan. Kalau kita tengok pun, bila iklan-iklan datang, parent-parent dia lebih suka pada tahfiz lagi. Tahfiz, lebih suka kepada taranum, mana-mana masyarakat pun, sebab dia sedap dengar. Dan akan lahirlah masyarakat yang sedap dengar je. Kan?
orangnya orang tu jugalah, tak ada orang lain dah. Dari masyarakat yang sedap dengar dan mereka sendiri tidak berusaha untuk nak tiru qari tu memang tak boleh lah. Kan? Kan sebab taranum ni dia bakat. Dia bakat, tak semua orang boleh. Ustaz Khairi pun rasanya tak boleh juga tak taranum ni. Jadi maksudnya bila kita hanya fokus kepada itu, kita hanya melahirkan orang tertentu saja yang menjadi qari dan sebagainya sebab itu bakat, dan kita akan melahirkan masyarakat yang hanya suka dengar je. Oh sedapnya, oh sedapnya. Sedangkan dia sendiri pun tak habis lagi membaca Al-Quran dengan bertajwid. Itu yang utama. Itu yang saya kata, keutamaan yang semakin dipinggirkan. Yang saya tengoklah sekarang. Saya bukan tak setuju dengan tahfiz. Saya bukan tak setuju dengan taranum. Tak, saya setuju belaka. Kawan-kawan saya pun ada juga juara taranum, sakhi, akan kawan tu. Kawan saya tu. Tapi kita nak biar keutamaan tu kita dahulukan dahulu. Kalau tak dahulu pun kita sama tarafkan. Agar kita dapat haqqa tilawatih tu. Haqqa tilawatih tu kita dapat. Itu baru yang pertama. Belum lagi yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Sebenarnya kata ulaika yu'minu nabih. Ulaika yu'minu nabih. Inilah yang beriman dengan Al-Quran sebenarnya. Tu. Kita baru sampai hak yang pertama ni saja. So itu sekadar muqaddimah. Kalau ada persoalan daripada Ustaz Zukhairi, kita boleh jawab tu lah. Alhamdulillah Ustaz, muqaddimah yang cukup memanaskan panas sebenarnya. Baik, sebenarnya kalau kita lihat Ustaz, Al-Quran ni peringkat awal diturunkan dia secara lisan. Kemudian sejarahnya diringkaskan, kemudian baru ada metod penulisan. So peringkat awal tulisan Quran itu dia tidak ada baris, Ustaz. Kan? Bayangkan bagaimana kan kalau Quran tu tak ada baris zaman sekarang. Kan? Sedangkan yang dah dibariskan pun ramai lagi yang masih lagi tak berapa nak boleh baca. Kan? Bagaimana agaknya kalau Quran tak ada baris ya. Dan Ustaz, saya menarik apa Ustaz kata tadi, keutamaan yang diberikan ataupun sebab keutamaan bacaan semakin dipinggirkan. Agaknya apa sebab utama Ustaz? Yang sebab utama kalau kita lihat, kita ada juga metod Iqra, ada juga metod qiraati dulu, kita ada juga Ruhul Amin Talaqi, dan kita ada Qaidah Nuraniyah dan sebagainya. Tapi apakah sebab menyebabkan masyarakat kita ni tak berapa nak ambil berat tentang tajwid Ustaz? Silakan Ustaz. Okey. Soalan yang bagus daripada Ustaz Zukhairi. Antara sebabnya disebabkan pengajian Al-Quran ini di peringkat rendah tidak diprogramkan, tidak maksudnya disilibuskan. Seperti mana matematik, sains dan sebagainya. Okey, masyarakat hanya pergi ke rumah ustazah, rumah ustaz, ngaji bawa Iqra. Kan? Bukan tak boleh, macam tu boleh, hak tu bagus. Cuma tidak diprogramkan secara tersusun. Macam tu lah, macam silibus sekolah. Kan diprogramkan secara tersusun kan. Jadi kita nampak dia punya outcome dia. So pembacaan Quran pun kena buat macam tu juga. Kena tersusun. Sekolah-sekolah rendah kena buat macam tu. Kena ada silibus membaca Al-Quran bermula daripada Iqra, tersusun, ada examnya, ada macam-macam ni, kena buat macam tu. Barulah betul. Kan? Jadi kita kena syorkan kepada pihak wajib, sebab kita ni negara, dikatakan negara Islam, ada semua pemimpin yang besar-besar semua Islam lah kan. Jadi kenalah buat. Ini tu nak buat haqqa tilawati. Cadangan saya mudah je. Kita ada Iqra 6 kan. Iqra ada 1 2 3 4 5 6. Ada darjah 1 Iqra 1, darjah 2 Iqra 2, darjah 3 Iqra 3, darjah 4 Iqra 4, darjah 5 Iqra 5, darjah 6 Iqra 6. Dia lepas sekolah rendah dia boleh baca Quran. Tu ikutlah dia nak pergi tahfiz ke, nak pergi taranum ke, ikut dia lah. Kan? Jadi kerajaan kena bertanggungjawab dengan hal ini. Selama ni kita hanya biarkan parent hanya pergi ke rumah ustazah ni mengaji tu, boleh tapi tak teratur. So kita kena buat teratur agar keutamaan membaca Al-Quran ini sudah settle dari segi tanggungjawab negara yang menjadikan Islam ini sebagai negara yang agama yang rasmi. Kenalah. Itu satu. Selagi kita tak buat benda tu, dia takkan jadi.
dia tidak akan selesai. Sebab kita tengok apa tu kos-kos lain macam sains, matematik semuanya. Kan? Dia kenapa Al-Quran tak boleh buat? Mudah je. Darjah 1, Iqra' 1 saya rasa semua boleh baca. Tapi mungkin ada yang tak boleh baca. Kita buat style UIA, kita buat apa tu TPT. Dia exempted tak ambil kelas. Macam tu. Kan? Darjah 2, Iqra' 2, simple je tuan-tuan kalau nak buat. Darjah 6, okey settle. Siapa yang boleh baca Iqra' 6 secara laju memang dia boleh baca Al-Quran. Naik tingkatan 1, settle problem dalam pembacaan Al-Quran. Itu, tapi kita tak buat. Kita biarkan masyarakat yang parent yang dia prihatin dia akan hantar lah. Parent yang tak prihatin dia hantar ke? Kan hanya apa tu bersandarkan kepada kelas kafar ni Allah. Tengok jelah 1 kelas 40 orang. 1 kelas 40 orang. Itu pun tak tahulah. Jadi waktu dah lah basi. Waktu petang, orang dah letih lah. Jadi kita kena ubah benda ni. Untuk kita betul mengutamakan keutamaan ini. Yang kedua, disebabkan bila apa tu pelajar dia nak belajar. Kan? Kadang-kadang kita tengok pelajar ni dia nak belajar. Dia akan lepas darjah 6, dia nak test pembacaan dia pergilah ke mak tahfiz dan macam-macam mana pun. Okey. Bila mak tahfiz, kan? Ada orang cakap adanya mak tahfiz dia akan apa tu menyemarakkan lagi pembacaan Al-Quran. Bagi saya tak. Dia hanya menyemarakkan ataupun dia hanya mengupgradekan bacaan Al-Quran yang dah pandai. Hak tak pandai tak dapatlah. Adakah mak tahfiz ambil apa tu bila temu ruga dia ambil yang tak reti baca, ada tak? Tak ada. Dia akan ambil yang boleh baca. So di mak tahfiz yang dah pandai akan bertambah pandai. Yang dah pandai akan bertambah pandai. So apa akibat bagi mereka-mereka yang tak lepas? Di mana mereka akan belajar? Di mana mereka akan membaca dengan bertajwid? Belajar. Sebab mereka-mereka ni yang tak cukup kriteria tak boleh masuk. So mak tahfiz atau mana-mana institusi yang jalankan madrasah tahfiz, dia hanya mengambil mereka yang dah pandai sahaja dan ditrain untuk menghafal. So yang dah pandai akan semakin pandai. Yang tak pandai akan semakin tidak pandai. Itu realitinya. Itu yang jadi banyak yang buta Al-Quran tak boleh ngaji Al-Quran sebab dia nak belajar tapi tak dapat masuk. Itu betul lah, memang betul lah. Mak tahfiz macam itulah. Kan? Maksudnya pihak berwajib kena fikir solusi yang lebih lagi. Macam mana nak buat dengan budak-budak ni? Maksud kalau menengah masih tak ada lagi kelas Al-Quran. Kena pergi pula yang swasta yang berbayar. Siapa yang mampu bayar ni? Orang yang kaya je mampu berbayar. Orang yang tak B14 dan sebagainya. Ini antara sebab ramai yang masih lagi buta Al-Quran. Okey, seterusnya pihak yang wajib banyak fokus kepada perkara-perkara sampingan. Seperti mana saya kabur tadi lah. Kan, lebih kepada tahfiz, lebih kepada tilawah Al-Quran, taranum dan sebagainya. Saya tak nampak lagi usaha-usaha untuk membuat satu usaha untuk mereka-mereka ini membaca dengan bertajwid dengan lebih praktikal, dengan lebih tersusun. Yang banyaknya orang perseorangan lah buka kelas online. Waktu ni ada lah. Tapi waktu bayar belaka mana mampu orang-orang. Jadi kena ada usaha daripada pihak berwajib. Ya, saya pernah buat satu pertandingan majlis tartilul Quran. Pertandingan baca Al-Quran secara tartil saja. Kan, bukan tahfiz, bukan taranum, baca secara tartil. Ramai orang boleh masuk. Jadi saya pernah buat. Saya ambil satu pandangan daripada almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz yang mengatakan bahawasanya pertandingan ini Al-Quran sepatutnya kita buat untuk orang awam. Kan? Yang mana baca secara tartil saja. Baca dengan dengung, dengan tajwid waktu je. Ramai orang masuk. Kan? Daripada kita hanya untuk tahfiz ni untuk orang yang menghafal saja.
Tarannum orang yang ada suara saja. So macam tadilah, kalau kita hanya stay dekat situ saja, kita hanya melahirkan balik-balik orang tu juga, yang yang ada bakat dan sebagainya. So orang awam ni dia hanya mendengar sahaja, macam itulah, tak berubah. So itu antara sebab. So perlu ada satu pemerkasaan terhadap program-program yang boleh orang awam masuk untuk meningkatkan pembacaan bertajwid mereka. Itu sekadar itulah soalan yang kedua antara sebab. Ustaz, alhamdulillah kita ada dengar perjalanan Ustaz tadi, memang baguslah. Kita menarik sangat dengar kalau kita susun secara sistematik program Quran daripada sekolah rendah lagi, insya-Allah kita akan melahirkan generasi yang boleh baca Al-Quran, insya-Allah. Cuba Ustaz jelaskan sikit secara mudah difahami yang dikatakan tajwid itu sebenarnya macam mana, Ustaz? Adakah dia melibatkan nun mati mim mati sahaja, atau melibatkan sifat dan makhraj sahaja, ataupun rangkumi semua sekali? Sila Ustaz. Okey, tajwid ini i'ta'ul huruf haqqihi wa mustahaqqihi. Memberi huruf itu hak dia dan yang mustahak bagi dia. Hak ni meliputi sifat-sifat yang lazimah. Mustahak ni lebih kepada sifat-sifat yang aridah. Jadi kalau kita ringkaskan, kesemuanya itu melibatkan semua perkara yang ada dalam kitab tajwid. Kitab tajwid. So yang utamanya makhraj dan sifat. Cuma kita ataupun mana-mana peringkat asas dia tak belajar makhraj dan sifat. Sebab itu susah sikit. Dia akan bermula dengan nun sakinah dan mim sakinah. Matan Tuhfah pun dimula dengan nun sakinah dan mim sakinah. Matan Al-Jazariyah barulah dimula dengan makhraj dan sifat. Jadi apa-apa pun tajwid ini, membaca Al-Quran dengan bertajwid ini, dia kena ada guru. Dia kena ada guru. Dan dia lebih kepada talaqi wal musyafahah. Teori ini 5% je. Tebal mana buku tajwid kita, just 5% sahaja. 95% kita kena berjumpa dengan guru dan bertalaqi dengan mereka, sebab tajwid ini dia lebih kepada bunyi. Bunyi ni kadang-kadang kita tak boleh nak tulis. Dan kalau kita tulis pun kadang-kadang kita tak boleh nak faham. Bunyi ini lebih kepada pendengaran. Jadi itu perkara yang perlu kita faham. Kadang-kadang kita faham tajwid itu apa, tapi nak belajar tak nak jumpa guru. Itu salah. Nabi Muhammad SAW, dia ada guru dia. Siapa guru dia? Jibril alaihissalam. Dan Nabi Muhammad dia dah reti baca, dia tak berhenti macam kita. dah khatam Quran sekali berhenti dah, tak ngaji dah. Nabi Muhammad dia baca tiap-tiap tahun. Dah pandai pun dia baca lagi berguru. Sehingga kan Ramadan yang terakhir 2 kali dia khatam dengan Jibril. Jadi ini kaedah dia, nak membaca dengan bertajwid kena ada guru. So zaman kita ni guru pun kadang-kadang sibuk. Susah nak cari itu, kena susah. Jadi anak murid pun kena mujahadah, guru pun kena faham tentang tanggungjawab dia. Dia pun kena mujahadah juga lah. Jadi itu bacaan bertajwid. Lepas itu dia melibatkan dengung, melibatkan panjang, pendek dan sebagainya. Tapi walaupun kalau mengikut ulama qiraat memang syadid sikit lah. Tetapi bila kita tengok dari segi pendetilan, kan tajwid ni dia ada lahan khafi dan lahan jali. So lahan khafi ni ini aib bagi mereka-mereka yang ahli dia. Lahan khafi. Bagi mereka-mereka yang awam, itu tak apalah, sebab mereka orang awam. Adapun lahan jali ni, atau kiralah mu awam ke, mu ahli ke, berdosa. Lahan jali ni kita ubah baris, kita ubah huruf dan sebagainya. Dalam bab-bab hukum ni kena banyak refer kepada al-fuqaha. Sebab al-fuqaha dia lain sedikit lah. Kalau kita nak refer kepada
ulama qiraat dia syadid sikit dalam bab pembacaan Al-Quran ni. Okey, jadi itulah yang dapat saya kongsikan pasal soalan yang ketiga tu. Kedua. Gini Ustaz, kalau Ustaz kata tadi dia kena berguru, mengajar Quran kena berguru, kena talaqi musyafah. Kalau kita lihat sekarang ni Ustaz, banyak kalau kita buka YouTube contoh misalnya, banyak qari-qari yang ada. Boleh tak kalau kita ambil satu contoh bacaan, kita belajar dengan qari yang ada, dan kadang-kadang dia mengajar tajuk cara bacaan pun dalam internet kan. So dia ambil panduan tu, dia mengaji berdasarkan bukan live, tapi dia ambil YouTube saja contoh sebagai panduan dibaca. Dia tidak menepati sepenuhnya kaedah talaqi wal musyafahah. Dia hanya dapat satu hala saja. Sebab talaqi wal musyafahah ni dua hala. Guru baca, anak murid dengar, anak murid baca, guru kerat. Kena dua hala gitu. Barulah berubah, barulah anak murid tu tahu apa yang dia silap. Tetapi kalau hanya dengar rakaman, macam kita dengar CD dengan tip sajalah. Kan? Ya, syekh tu baca, kita boleh dengar. Jadi bila kita baca balik, syekh tu tak boleh nak tegur kita. Kan? Dan kita masih lagi dalam kesalahan yang tidak disedari. Kalau yang sedar tu lain ceritalah. Kita masih lagi dalam kesalahan yang tidak disedari. Bagi saya boleh buat, tapi jangan jangan setakat itu sajalah. Kena ada jumpa guru. Sekarang ni berjumpa guru dah kan, online macam ni kan. Boleh dah, tak ada apa. Maksudnya apa yang dia buat tu okey, cuma tidak menepati kaedah talaqi. Sebab kalau dia baca depan guru yang buat rakaman tu, guru tu tak boleh nak tegur lah. Dan dia mesti lagi dalam kesalahan. Wallahu a'lam. Bagaimana pula Ustaz kalau orang kita sekarang ni dia membaca Al-Quran, tapi lahjahnya tak dapat lahjah Arab tu Ustaz. Waladhalin contohnya Ustaz. Macam mana cara kita nak dapatkan lahjah Arab kalau sekadar kita belajar nun mati, dengung tak dengung saja tanpa sifat makhraj? Silakan Ustaz. Okey, lahjah ni dia lain, di isu lain pula lahjah ni. Dia tidak menjadi rukun kepada pembacaan Al-Quran. Kalau jadi rukun letih kita. Kalau jadi rukun letih kita. Nasib baik tak jadi rukun. Dia hanya menyempurnakan sebutan sahaja. Itu lahjah Arab. Kan kalau ikut apa tu dari segi jumhur ulama, memang lahjah dia bukan menjadi rukun. Rukun hanya 3 sahaja. Apa dia? Fa kullu ma wafaqa wajhun nahwi, bertepatan dengan wajah nahwu, dan bertepatan dengan sanad, dan yang seterusnya mengikuti resam Usmani. Itu 3 saja rukun pembacaan Al-Quran. Wa haitsu ma yakhtalu ruknin athbiti syuzudzah law annahum fi sab'. Kalau 3 ni tak ada, salah satu tak ada, maka dia akan jadi syaz. Jadi lahjah ni bagi saya lah, pendapat saya, dan saya pun tengok juga pendapat para ulama, dia bukan rukun. Dia bukan rukun. Jadi dia hanya untuk mencantikkan saja pembacaan. Memang susah lahjah ni. Lahjah Arab memang susah. Kalau kita maliki yaumiddin, kan, kalau orang Melayu maliki yaumiddin, di Arab dia lembut sikit, maliki yaumiddin. Kalau boleh buat macam tu lagi bagus. Kalau tak boleh, cuba apa tu maksudnya, buat bagi boleh lah, tapi dia tak sampai taraf wajib lah lahjah ni. Kan banyak lagi alaihim, ilaihim, him, him, ka alaihim, ilaihim, jadi Terengganu pula. Minkum, kum, minkum, kuntum, bukan minkum, kuntum. Kan, itu semuanya melibatkan lahjah Arab untuk tahsiniyat, untuk mencantikkan lagi pembacaan. Itu sajalah. Kalau bagi saya tak ada masalah, cuma kena perbetulkan untuk lebih cantik lagi pembacaan. Okey, itu dia. Ustaz, macam mana cara nak selesaikan masalah kalau kita lihat anak-anak kita kebanyakan sekolah rendah Ustaz, kadang-kadang sampai ke peringkat EU juga. Saya bagi contoh bacaan kebanyakan baca sama satu Malaysia Ustaz. Dia baca
Bismillahirrahmanirrahim. Satu Malaysia sama Ustaz. Itu macam mana? Apa masalah dia Ustaz sebenarnya? Itu mungkin pattern yang biasalah. Pattern daripada darjah 1 naik kepada darjah sampai ke sekolah menengah. Untuk darjah 1 memang okeylah pattern tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanggil tahqiq. Kalau di Mesir kita tengok Iza'atul Quran ada macam tu. Saya akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Semua Ustaz ikut. tu tak apa lagi Ustaz. Dia berlagu Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu tu tak. Tapi maksudnya cara tu ada orang buat tapi taklah semua peringkat. Kan tidak adalah semua peringkat. Ya, semua peringkat yang sesuai untuk peringkat itu. Sebab itulah dia kena ada satu sistem dan satu program yang bersepadu. Kena buat tu. Macam mana program kita buat dengan matematik, program kita buat dengan sains, program kita buat dengan BM, program kita buat dengan BI, kena ada tu untuk pembacaan Al-Quran. Nak dapat haqqa tilawatih. Kan? Sebab itulah kadang-kadang masyarakat sudah dapat menilai keberkesanan SK dengan sekolah swasta. Kan? Banyak kadang-kadang anak-anak guru pun dihantar sekolah swasta sebab dia tahu SK macam mana dia punya pendidikan Islam dia sikit sangat. Kan? Hantar ke swasta. Tapi isu dia swasta ni perlu berbayar. Jadi orang-orang B14 tak dapat lah. Sebab itulah kena ada penelitian ataupun kena ada perubahan bermula daripada yang berwajib, Kementerian Pelajaran dan sebagainya. Kena tengok. Sebab bacaan Al-Quran ni identiti orang Islam. Orang Islam dikenali dengan pembacaan Al-Quran antaranya. Kalau baca Al-Quran pun tak boleh, so mana identiti kita sebagai orang Islam. Dan kita tak silapkan masyarakat sebab mereka mempunyai masalah yang berbagai. Tetapi kalau kerajaan boleh setting daripada awal dah perkara ni, tak ada masalah. Seperti mana yang kita buat dengan matematik, sains dan sebagainya. Jadi ini satu benda yang akan melibatkan anak bangsa kita. Anak kita, cucu-cucu kita. So kita kena ke arah itu sebenarnya. Ke arah itu. Okey. Masya Allah Ustaz. Kita harapkan cadangan Ustaz tu sampai ke peringkat atasan Ustaz, insya-Allah. So saya terus ambil soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita ni. Yang pertama Ustaz, salam Ustaz, saya ada terbaca ada yang menyatakan bahawa membaca Al-Quran tanpa tajwid adalah berdosa. Apa dengan Ustaz? Membaca Al-Quran tanpa tajwid berdosa. Okey, seperti mana yang matan tu tadi cakap wal akhdhu bitajwid hatmun lazimun man lam yujawidul Qur'ana athimun. Dari segi umumnya betul, membaca Al-Quran dengan tidak bertajwid itu berdosa sebab sebenarnya kita bukan baca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu diturun satu package dengan tajwid. So kalau kita baca dengan Al-Quran, baca Al-Quran tanpa tajwid, sebenarnya kita bukan baca Al-Quran. Itu secara umum. Okey. Tetapi kena tengok juga dia tak baca dengan tajwid tu, adakah memang silap dia sendiri, main baca saja, tak pergi belajar, ataupun dia tengah belajar. Dia belajar dan dia tersilap, dia belajar dan dia tersilap dan sebagainya. Kita tengok juga. Yang berdosanya bagi orang yang diambil tak indah. Dia baca Quran ikut dia je. Tak nak pergi belajar dengan guru, di mana Nabi tunjukkan, ikut dan baca je, itu berdosa. Tapi orang yang dia memang tahu benda tu berdosa, dia pergi belajar. Biasalah pergi belajar, kadang-kadang balik rumah baca silap juga. Kan? Biasa tu dia tengah belajar, waktu dimaafkan. Sedangkan Nabi khabar dalam hadis wa yatatak. Kalau diulang, diulang, salah diulang lagi, setiap kali ulangan dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. So ia betul berdosa, tetapi dia ada pun bahagian dia, bukan semua sekali. Kalau khabar begitu tak mengaji lah orang. Dan begitu juga dia ada lahan jali dan lahan khafi tadi tu. Lahan jali tu, lahan khafi tak apa untuk orang awam, dimaafkan. Lahan jali tak boleh.
Jadi itu detail, ada detail lagi lah. Bukan secara umum berdosa begitu sahaja. Okay. Alhamdulillah. Soalan kedua Ustaz daripada saudara Razman Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya berkenaan dengan ayat Al-Quran yang dilagukan mengikut rentak muzik yang dicipta. Bagaimanakah dengan hukum tajwid pendek atau panjang terutamanya? Okey, dia ada dua isu. Kalau dia ikut rentak muzik, apa tu, panjang pendek dia berterabur, waktu berdosa lah. Dia berdosa sebab dia semata-mata nak ikut rentak muzik, nak sedap ikut rentak muzik saja. Jadi habis panjang pendek tu, itu berdosa lah, jelas berdosa. Dan satu lagi, dia ikut rentak muzik dan memang dia jaga panjang pendek tu pun dia jaga perfect. Kan, tengok muzik apa yang dia buat. Kan? Dulu ada isu Bollywood, ikut lagu Bollywood. Saya ada buat satu buku cerita pasal benda tu. Bagi saya itu tak boleh, berdosa juga sebab kita ikut rentak muzik dalam filem yang lara. Kan, dalam filem yang lara tak boleh lah kita nak sandarkan ayat Quran mengikut rentak muzik yang lara macam tu. Kan, itu ada apa tu 2-3 orang ustaz yang buat macam tu. Bila kita tegur, alhamdulillah dia tak buat lah. Jadi seakan-akan dia nak menarik perhatian orang dengan lagu Bollywood, bukan dengan Al-Quran. Tu menunggang Al-Quran tu namanya. Akan menunggang Al-Quran, guna Al-Quran, buat pula lagu Bollywood. Tu salah sebenarnya. Tu dia. Wallahu a'lam bishawab. Soalan seterusnya Ustaz bagaimana kaedah untuk membantu mu'allaf mengaji? Okey, mu'allaf ni kita tengok dia punya level macam mana. Ada mu'allaf yang boleh dah baca. Kan, dia belajar ada apa tu, budak-budak Cina, budak-budak India, dia belajar Jawi dan sebagainya, dia boleh baca dah. Waktu mungkin tak ada hal. Yang tak boleh baca ni kalau mengikut para ulama tentang isu penulisan Al-Quran, asal hukum dia tak boleh tulis dengan rumi. Kan, Al-Fatihah tu tak boleh tulis Alhamdulillah tu tak boleh. Tak boleh tu. Memang hukum dia berdosa tulis macam tu. Sebab tiada bahasa yang boleh apa tu disebut bertepatan dengan bahasa Al-Quran, tak ada. Kecuali bahasa Parsi. Waktu dululah bahasa Parsi. Tapi dalam isu mu'allaf ni yang memang dia tak tahu langsung, kita nak ajar abjad tak boleh. Boleh kita tulis. Ini isu ni saja. Boleh dilonggarkan untuk tulis agar mereka boleh baca. Itu mu'allaf saja ya, bukan orang Islam. Namun ada juga orang Islam yang macam tu. Betul, ada. Lebih teruk pada mu'allaf lagi. So kalau orang tanya saya, bolehlah tulis, tapi jangan apa tu biasakan sampai bila-bila. Sama kan mu'allaf ni. Pada awal boleh tulis dan lepas tu kena ajar dengan abjad Al-Quran. Okey. Wallahu a'lam bishawab. Okey Ustaz, apa pandangan Ustaz mengenai belajar tajwid Al-Quran secara live? Contohnya seperti di rancangan radio ataupun di TV. Ditambung lagi, jika perempuan, bagaimana pula aurat suara wanita tersebut? Okey, pandangan saya seperti mana yang saya sebut tadilah, isu talaqi ni dia bukan masalah kepada pelajar, dia masalah juga kepada guru. Tak ramai guru yang ada, kan? Tak ramai guru yang ada di sesebuah organisasi, di sesebuah apa tu pusat-pusat pengajian, ramai yang lelaki. Jadi yang nak belajarnya ramai yang perempuan, kan? Jadi di situ saya rasa bolehlah kita, maksudnya ada kelonggaran untuk lelaki mengajar perempuan disebabkan isu itu. Isu itu. Kalau ada guru perempuan dalam, maksudnya dia bukan dalam organisasi tu, kan? Contoh UIA dia ada buat iflah, kan? Apa tu, guru perempuan memang tak ada tu, memang tak ada guru perempuan, semua lelaki mereka. So pelajar yang nak belajar ramai perempuan. Jadi di situ kita kena tengok dari segi keutamaan lah untuk belajar tu, dan kita cuba ikut perkara-perkara yang tidak mendatangkan fitnah. Kan? Macam saya pun ada juga pelajar perempuan, sebab guru perempuan tak ada. Kan? Kita kekurangan guru.
yang adanya guru lelaki. Jadi kita cuba cari satu pendekatan yang boleh kita manfaatkan untuk pengajian pelajar itu, untuk kita upgradekan pengajian mereka. Ya, itu dia. Okey. Itu saja. Ya, Ustaz, Allah. saya rasa ni soalan terakhir Ada lagi? sebagai bonus lah Ustaz. Ni memang bedang Ustaz lah ni. Rata-rata orang kita Ustaz ni bonus Ustaz. Oh, bukan sini bukan kat ni. Bila kita baca dia baca Al-Quran ni Ustaz. Kadang-kadang dia tak tahu bacaan tu mengikut riwayat apa Ustaz. Kalau tanya bacaan ikut imam apa, Imam Syafi'i. Kan? So yang katakan Imam Hafs An-Asim tu dia tak kenal Ustaz. So macam mana Ustaz cara kita nak kenal? Ataupun Ustaz boleh kenalkan siapa tu Hafs An-Asim? Torik Okey, riwayat dan sebagainya. ini satu ilmu yang baru lah bagi saya. Ya, satu ilmu yang baru dan satu penjelasan kepada kita, bukan semua boleh kita sandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Walaupun kita bermazhab Imam Syafi'i, ada certain perkara yang perlu kita sandarkan kepada apa tu Syaikhon. Ada Syafi'i, ada Syaikhon, kan? Macam dalam bab hadis kita ada Imam Al-Bukhari wa Muslim, kan? Dalam bab apa lagi, perkara yang lain kita ada imam-imam lain. Dalam bab fiqh memang Imam Asy-Syafi'i. Dalam bab Al-Quran kita ada imam kita, Imam Hafs An-Asim. Imam Hafs, iaitu anak murid kepada imam yang kelima dalam 10 imam yang ada yang mutawatirah, Imam Hafs. So kalau ikut Imam Syafi'i, dia tak baca dengan Hafs, dia baca dengan Ibnu Kathir, qiraat Ibnu Kathir. Sebab itu dia ada isu dalam bab takbir, kan? Dalam bab takbir memang kita buat sebab Imam Syafi'i dibaca dengan Ibnu Kathir. Ibnu Kathir dibuat takbir, kan? Apa takbir yang kita buat majlis khatam Quran itulah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak. Waktu hanya Imam Ibnu Kathir. Jadi saya kaji juga benda ni, kenapa Imam Hafs yang saya tengok tak ada takbir ni. Kan? Bila saya kaji-kaji dan tanya kawan-kawan dan sebagainya, patutlah kita ni yang bermazhab Syafi'i kita buat takbir, sebab Imam Syafi'i diikut Imam Ibnu Kathir. Itu. Okey, itu dari segi kenapa kita ni buat takbir, sedangkan Imam Hafs bacaan yang berdasarkan mushaf kita tu, kan, dhabnya dan sebagainya tu, kita mengikut mazhab Al-Kufi, tidak membaca dengan takbir, tak ada pun takbir, kecuali Tariq Al-Jazariyah, Tariq Syatibiyah tak ada. Jadi bila cek, betul Imam Syafi'i, dia baca dengan Ibnu Kathir yang ada takbir. Itulah amalan kita, orang kita bila khatam je, majlis khatam takbir, itu adalah daripada amalan Imam Asy-Syafi'i yang membaca dengan Ibnu Kathir, bukan dengan Hafs. So kita baca dengan Hafs An-Asim. Ibnu Kathir imam yang ketiga. Kita Hafs ni anak murid imam yang kelima. Tu dari segi kronologi dia lah. So selepas ini bab-bab baca Al-Quran kena refer kepada Imam Hafs, kena sebut Imam Hafs, itulah reference kita, bukan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dia lebih kepada bab-bab fiqh dan sebagainya. Itu boleh insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Firza di atas ilmu yang sangat berharga ini sebenarnya yang disampaikan tadi. InsyaAllah segala ilmu yang telah kita dengar, yang telah disampaikan tadi, sama-sama dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang yang lain insya-Allah. Dan saya mewakili majlis ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih saya kepada semua pihak yang terlibat dan dalam menjayakan majlis kita ini hari ini insya-Allah, sama ada secara langsung ataupun tidak. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripadanya insya-Allah. Dan tiada kata yang mampu dilafazkan selain ucapan rasa syukur pada Allah Subhanahu taala dan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas buat semua atas kesudian bersama-sama kami memeriahkan program kita hari ini insya-Allah. Dan juga kita kesempatan ini juga saya memohon ribuan maaf seandainya saya sepanjang mengacarakan majlis ini, program ini ada berlaku kesalahan dan sebagainya. Tak maaf, saya mohon sangat. Dan oleh kerana masa terlalu
mencemburui kami sebenarnya. Sebab depan ni kami ada kelas lain sebenarnya. Ya sungguh. Okay, jadi kami terpaksa awalkan program ini dan insyaAllah saya rasa Ustaz Faizal ada cakap lagi tak ada Tak ada dah. Tak ada insyaAllah. Marilah sama-sama kita akhiri majlis kita hari ini dengan membaca suratul Asr dan tasbih kafarah insyaAllah. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. ولا مسلم من صدر السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, thank you. Minta tolong isi evaluation form ya. Terima kasih. Boleh leave Boleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pembentang tak isi attendance Tak ya, kita boleh record tu kot. Okay. Automatik Surat kan. Okay, Okay. terima kasih banyak Oh, maaf. Ustazah Raja, terima kasih banyak. Saudara Raja tak ada, saya ganti dia. Siapakah ini? No. Okay. Ganti. Masno. Okay. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan kalau banyak.